Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi negara Brunei Darussalam bergema dengan alunan selawat tengah hari kemarin semasa berlangsungnya Majlis Selawat Senegara Selawat Tafrijiyah. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke majlis tersebut. Dianjurkan oleh Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Mufti Kerajaan, majlis yang diadakan di peringkat negara itu merupakan salah satu SOP agama yang perlu dilihat dengan kacamata ilmu berdasarkan akidah. Keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, dan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Maharaja Diraja Datuk Seri Paduka Haji Awang Abdul Wahab bin Haji Muhammad Said, Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Majlis. Juga menjunjung keberangkatan baginda Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Laila Pengiran Muda Abdul Qahar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Berangkat sama paduka-paduka Ananda ke bawah Duli Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembahyang Fardu Zuhur berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Awang Besar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang Berhormat Pihin juga mengimamkan sembahyang sunat hajat berjemaah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah Muhammadur Rasulullah walhamdulillah. Bismillah ala dinina wa anfusina. Bismillah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam sembah alu-aluannya antara lain menyembahkan Majlis Selawat Senegara Selawat Tafrijiyah diungkahkan bagi meraih keberkatan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi apa jua bencana dan musibah. Kita penuh yakin dengan membaca dan mengamalkan selawat tafrijiyah ini, negara ini akan sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala berupa keamanan, kesejahteraan dan keselamatan dari segala bencana, musibah dan malapetaka, termasuk pandemik wabak COVID-19 yang melanda dunia ketika ini. Bacaan selawat tafrijiyah dikumandangkan beramai-ramai, diketuai oleh 10 pegawai terdiri daripada para qari, pegawai-pegawai kanan dan tenaga pengajar dari pelbagai institusi dan agensi. Para pembaca juga terdiri daripada pegawai-pegawai dan imam Masjid Omar Ali Saifuddin, pegawai-pegawai Jabatan Pengajian Islam, mahasiswa-mahasiswa Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, pelajar-pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Jawatan Kuasa Takmir Masjid, Belia Masjid Persatuan-Persatuan Mu'alaf serta belia da'i. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamman
Bacaan doa khas dipimpin oleh Mufti Kerajaan. Memohonkan supaya hajat kami dipenuhi, iaitu hajat untuk negara kami Brunei Darussalam mendapatkan kebebasan dari ancaman COVID-19, untuk COVID-19 berundur segera daripada negara kami Brunei Darussalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selawat Tafrijiyah merupakan salah satu daripada selawat yang dibaca sebagai doa serta tawassul dalam beribadah. Majlis Selawat Negara Selawat Tafrijiyah juga diadakan secara serentak di masjid-masjid utama di kesemua daerah. Di daerah Tutong, majlis tertumpu di Masjid Hasan Al-Bolkiah, Pekan Tutong. Antara yang hadir Datuk Seri Paduka Wang Haji Ahmad Din bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu zuhur berjemaah dan diselanjutkan dengan bacaan selawat tafrijiyah. Di daerah Brunei dan Muara, majlis juga diadakan di Masjid Hasan Al-Bolkiah, Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri. Hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar, daerah Temburong pula menjadi tumpuan majlis. Hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Di daerah Belait, tumpuan majlis di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Matsa Tejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga. 1,092 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 18 April 2022 yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian dos pertama vaksin kepada 12,275 iaitu 28.6% dalam kumpulan umur tersebut. Sementara itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah pada kadar 63.1%. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan memaklumkan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 182 kes baru telah dilaporkan, iaitu 162 kes hasil ujian ART dan 20 kes adalah hasil dari 877 ujian makmal RT-PCR. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 140,364 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Terdapat satu kes dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif, manakala satu kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 494 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 139,187 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 959 kes, iaitu 37 kes sedang dirawat di hospital manakala 922 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan mengenai perubahan dalam aplikasi Bru Health untuk memudahkan pengurusan pesakit COVID-19 mengikut SOP yang telah dikemas kini. Perubahan ini melibatkan pengemaskinian pada soal selidik di dalam penilaian kesihatan harian bagi kes-kes COVID-19 yang menerima notis pengasingan diri di rumah, yang mana ia digunakan mengkategorikan kes
Berpandukan kepada simptom-simptom yang dilaporkan dalam penilaian kesihatan harian, kes yang dikategorikan dalam kategori 2B boleh membuat pilihan untuk dibawa ke pusat pengasingan atau meneruskan pemantauan dan pengasingan diri di rumah. Perubahan ini telah mula diaktifkan pada hari Isnin 16 Ramadan 1443 bersamaan 18 April 2022 jam 10 malam. Majlis Perundingan Kampung Jerudong B bersama YMRM Group dan Persatuan Warisan Kedayan Jerudong Warisan petang kemarin mengadakan majlis penyampaian derma kepada Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam dan Semata Brunei. Majlis penyampaian derma diadakan secara pandu lalu di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong. Penyampaian derma disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Sujat Miko, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia di negara Brunei Darussalam, dan Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Pentadbiran, Kewangan dan Estet, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sumbangan adalah bagi meringankan beban mereka yang memerlukan di samping menambah perbelanjaan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dua pelajar rakyat tempatan menerima beasiswa kerajaan Jepun. Kedua-dua pelajar berkenaan merupakan kumpulan pertama yang akan meninggalkan negara ini selepas sekatan perjalanan dilonggarkan bermula 1 April 2022. Tuan Yang Terutama Maida Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam baru-baru ini mengadakan perjumpaan bersama penerima beasiswa. Dayang Aimi Ifa Radiah binti Abdullah Zulhimi akan melanjutkan pengajian dalam Sarjana Sains Perniagaan Digital dan Inovasi di Sekolah Graduan Universiti Antarabangsa Tokyo. Manakala Dayang Nurul Nur Asrinah binti Masri akan melanjutkan pengajian dalam ICT dan Teknologi Media di Universiti Waseda bagi bidang sarjana selama 2 tahun. Pendaftaran bagi beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Sukan dan Teknologi Max Jepun dibuka setiap tahun. Beasiswa termasuk pembiayaan tuition, kos hidup dan pengangkutan antara negara Brunei Darussalam dan Jepun.